Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, berbagai pengurusi serta jawatankuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur dengan nikmatnya masih diteruskan kehidupan untuk kita, dikurniakan sihat walafiat, sama-sama diberikan ruang masa, kelapangan untuk sama-sama kita datang ke masjid, mengimarahkan masjid kita dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah juga masih diberikan kesempatan untuk kita berada dalam halaqah ilmu pada malam ini. Sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid pada malam ini turut diganjari pada i'tikaf. Hadirin serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين." Ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk kita berlumba-lumba mendapatkan ataupun memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita memperoleh syurga yang luas bidangnya langit dan bumi, yang telah disediakan kepada orang-orang yang beriman. Syurga Allah Subhanahu wa taala telah pun sediakan bagi manusia sebelum kewujudan manusia. Surga yang merupakan tempat untuk kita menikmati kepelbagaian nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sifatnya kekal sampai bila-bila. Dan itulah yang kita harapkan, yang kita doakan agar kita beroleh syurga Allah, kita beroleh ampunan Allah, dan mereka yang akan beroleh ampunan serta syurga Allah Subhanahu wa taala itulah mereka yang membelanjakan harta pada waktu senang dan susah, wal kazimin al ghaiz, dan mereka yang menahan marah, wal afina 'anil nas, dan mereka yang memaafkan manusia. Dan Allah mak suka terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita akan kongsikan berkaitan tentang syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan sediakan untuk kita, dan untuk kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 69 dan 70, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Yang bermaksud, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang siddiqin yang membenarkan nabi dan rasul,
dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Yang demikian itulah adalah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui akan balasan pahala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang teman rakan yang akan menemani kita di dalam syurga, iaitu bagi yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bukan setakat mereka dapat menikmati nikmat-nikmat syurga, malahan mereka akan dapat berada di samping para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ada khabar yang menyebutkan tentang ada 4 yang terdapat dalam syurga dan ia lebih baik daripada syurga itu sendiri. Arba'atun fil jannati khairum minal jannah. 4 dalam syurga yang lebih baik daripada syurga itu sendiri, iaitu kekal dalam syurga. Ya. Kekal dalam syurga lebih baik daripada syurga itu sendiri. Ya. Masuk syurga itu baik, tapi berkekalan untuk berada dalam syurga merupakan satu kenikmatan yang tiada tolak bandingnya. Wa khidmatul malaikati fil jannati khairum minal jannah. Begitu juga khidmat para malaikat dalam syurga lebih baik daripada syurga itu sendiri. Wa jiwarul anbiya fil jannati khairum minal jannah. Dan berjiran dengan para nabi dalam syurga lebih baik daripada syurga itu sendiri. Jadi inilah antara kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam syurga yang lebih baik daripada syurga itu sendiri. Inilah tempat kebun yang kita idam-idamkan, yang kita dambakan. Yang keyakinan inilah yang mendorong kita untuk kita menjadi insan yang soleh, hambanya yang taat kepada Allah, hambanya yang taat kepada Rasul, percayakan kepada syurga dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sumber penyuntik semangat, membangkitkan motivasi untuk kita terus menjadi hambanya yang soleh, yang taat. Ketaatan kita bukanlah disebabkan oleh benda-benda lain, tapi ketaatan kita berdasarkan kepada keimanan yang tinggi kepada Allah, kepada Rasul, dan segala rukun iman yang kita percayai. Yang akhirnya kemuncak kepada segala kehidupan adalah kehidupan kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, yang telah tersedia, yang diceritakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang digambarkan keadaan syurga, digambarkan keadaan penghuni neraka, dan syurga dan neraka yang ada itu bukan ilusi, dia adalah satu perkara yang hakikat yang sebenar, yang telah pun ada dan tersedia di tempat yang kita pun tak tahu, yang merupakan perkara ghaib, perkara-perkara yang tak nampak dan kita yakini ianya ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, sambungan khabar itu juga menyebutkan tentang tadi syurga, manakala neraka, wa arba'atun fin nari syarru minan nar. 4 dalam neraka lebih dahsyat daripada neraka itu sendiri. Neraka itu dahsyat, keperitan dan kesengsaraan neraka itu hebat. Malahan al-khuludu fin nar syarru minan nar. Kekal dalam neraka itu lebih buruk dan lebih pelik daripada neraka itu sendiri. Bagi orang-orang Islam yang melakukan dosa yang tak sempat bertaubat, mereka akan diumpankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan ada iman dalam diri mereka. Maka akhirnya tetap orang-orang beriman akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga yang akan kekal selama-lamanya selepas daripada itu. Jadi inilah nikmat iman, nikmat Islam yang kita kecapi, walaupun kita pernah terlanjur, walaupun kita pernah terbabas dalam kehidupan, namun kita masih
diberi peluang dan ruang setiap waktu untuk kita bertaubat, untuk kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun. Dan ampunan Allah menyebabkan kita akan beroleh ridha-Nya, beroleh rahmat-Nya, dan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Dan perkara yang buruk berkaitan dengan neraka itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa tawbihul malaikati al-kuffar finnar syarrun minan nar. Itu juga celaan, maki hamun para malaikat kepada orang-orang kafir dalam neraka lebih keji, lebih buruk, lebih berat daripada neraka itu sendiri. Bukan setakat kena seksa, sengsara, malahan kena maki hamun dengan para malaikat yang bertugas dalam neraka, di neraka. Wa jiwaru syaitan finnar syarrun minan nar, dan berjiran dengan syaitan dalam neraka lebih buruk dan lebih dahsyat daripada neraka itu sendiri. Syaitan dalam dunia dia akan cuba sedaya upaya untuk mencari sebanyak mungkin kawan-kawan dia yang akan menemani dia dalam neraka. Syaitan yang merupakan makhluk Allah yang ingkar, yang berjanji untuk menyesatkan anak Adam, cuba sedaya upaya untuk memesongkan umat Islam daripada ajaran agama. Bermula dengan dipesongkan niat, dirosakkan niat kita, hati kita ni dipalingkan. Zahir okey, tetapi hati dipalingkan. Didatangkan perasaan-perasaan ujub, perasaan takabur, perasaan sombong, perasaan-perasaan nifaq dan sebagainya. Nifaq ni maknanya munafik. Sifat munafik. Jadi sifat munafik ni berat. Tanda-tanda munafik ada 3. Iza haddasa kadzaba, kalau cakap bohong. Wa iza tumina khana, kalau bagi amanah dia akan khianat. Satu lagi apa? Lupa lah. Tak ingat dah saya. Tak datang. Okey. Jadi itu antara dua benda, penyakit-penyakit nifaq. Dan penyakit-penyakit nifaq ini dan juga penyakit-penyakit nifaq munafik ini boleh dibuang, boleh disingkir dengan melakukan salat berjemaah. Apatah lagi kalau salat dapat dilaksanakan sebanyak 40 hari. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang jalur riwayat yang cukup banyak tentang 40 hari salat berjemaah. Mungkin, dan saya percaya inilah motivasi ataupun semangat yang sahabat-sahabat kita daripada tabligh memulakan perjalanan mereka 40 hari untuk mendapatkan salat berjemaah 40 hari. Maka dia akan membuang sifat munafik, sifat nifaq, dan juga akan menyelamatkan daripada sentuhan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka tak sentuh kepada orang-orang yang salat berjemaah selama 40 hari berturut-turut, dan seterusnya lah. Jadi muqaddimah pada 40 hari itu akhirnya dia akan melekat dan sebati dalam diri. Lepas tu kalau tak buat, dia akan rasa tidak tenteram, maka dia akan terus menerus melakukan salat berjemaah. Kalau dia tertinggal, dia akan rasa gelisah, akan rasa resah. Jadi itulah cara dan kaedah bagaimana kita nak membersihkan hati daripada sifat nifaq dan juga sifat-sifat yang terkandung dalam sifat munafik itu, yang mana yang membolehkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sentuhan api nerakanya. Jadi kawan dengan syaitan dalam neraka ataupun jiran dengan syaitan dalam neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Wa ghadabullah fin nari syarrun minan nar, dan juga kemurkaan Allah dalam neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Kemurkaan Allah, yang Allah murka kita, itu lebih berat daripada neraka itu sendiri. Mendapat kemurkaan Allah. Kita nak rahmat, kita nak kasih sayang
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebahagian para hukama, para cendekiawan Islam, orang-orang hebat, ahli hikmah, ketika mereka ditanya bagaimana keadaan tuan, bagaimana kamu, keadaan kamu lah, tentang orang-orang ahli hikmah ni. Ahli hikmah ni bila ditanya, macam mana macam ni, okey. Dia kata apa? Dia kata orang-orang yang hebat di kalangan ahli hikmah ni tentulah mereka ada ilmu yang tinggi, amalannya konsisten, dengan pengalamannya akhirnya mereka mencapai tahap yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tahap makrifat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kedudukan mereka itu mereka tak sama dengan insan-insan biasa, ya. Ahli hikmah ni cakap mereka itu pun cakap yang mengandungi makna-makna yang tersirat, yang mendalam. Jadi ahli hikmah ni bila ditanya tentang keadaan mereka, dia kata apa? Ana ma'al maula 'alal muwafaqah wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah wa ma'al khalqi 'alal nasihah wa ma'ad dunya 'alal darurah. Saya ni dengan Allah akan selalu taat. Dengan Allah akan senantiasa melaksanakan ketaatan. Terhadap nafsu selalu menentang. Nafsu ni dia ajak benda-benda yang tak elok, tu kerja nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu dia akan ajak pada keburukan. Jadi kalau ikut nafsu memang tak berkesudahan. Sebab nafsu nakkan senang, nakkan selesa, tak nak benda-benda yang perit, tak nak benda-benda yang susah, nakkan kerehatan. Itu nafsu. Dan nafsu ini tidak boleh dilayan sepenuhnya. Boleh layan sikit-sikit, tapi sepenuhnya tak boleh. Boleh merosakkan manusia. Kalau kita ikut nafsu nak makan sedap-sedap, sedangkan makan sedap-sedap tu kalau berlebih boleh menyebabkan mudarat pada diri kita, ya. Teringin nak makan tom yam, memadai dengan 2-3 hirup mungkin cukup lah. Tapi kalau lebih, semangkuk 2 mangkuk, mungkin yang ada penyakit ulcer perut, penyakit usus, mungkin tak sesuai. Tapi kalau ikut nafsu nak makan, kau nafsu nak makan nangka, kau nafsu nak makan cempedak, kau nafsu nak makan apa-apa nafsu. Tapi oleh kerana ketidakmampuan organ badan kita ni ada mudaratnya, maka kita akan kekang. Begitu juga untuk kita beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena kekang nafsu. Tak boleh nak layan kehendaknya 100%. Kena dikawal kehendaknya. Jadi kehidupan para hukama, keadaan mereka dengan nafsu ni, mereka sentiasa bertentangan. Wa ma'al khalqi 'alan nasihah, dan dengan makhluk sentiasa bagi nasihat. Dengan manusia ni jumpa nak cakap benda-benda yang baik, cakap benda-benda yang bermanfaat, bagi nasihat, tegur dan sebagainya. Kan disebut dalam suratul Asr, di kalangan manusia yang tak rugi, kebanyakan manusia rugi. Yang tak rugi adalah mereka yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Ini golongan yang tak rugi di dunia. Kebanyakannya rugi. Kenapa? Kerana kebanyakannya tidak beriman. Apatah lagi nak beramal soleh. Sikit saja di kalangan manusia yang beriman dan beramal soleh, dan mereka inilah yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi kita nak rebut jadi golongan ini, golongan yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman bukan angan-angan, bukan impian semata-mata, bukan pengakuan semata-mata, malahan iman kena dipraktikkan. Iman kena dilaksanakan dalam kehidupan dengan amal soleh. Dan tak cukup dengan itu. Wa tawassaw bil haqq. Buat kerja dakwah dengan berpesan-pesan kepada kebenaran.
pesan benda-benda yang baik. Kan agama tu nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Siapa yang cakap agama artinya dia sedang menasihatkan orang lain untuk ikut petunjuk Allah, pencipta manusia, pentadbir seluruh alam. Jadi seseorang yang cakap agama artinya dia sedang menasihatkan orang lain supaya kembali ke pangkal jalan. Ikut acuan agama, ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan kehidupan para hukama, para cendekiawan Islam, orang yang hebat, hidup mereka ni dengan Allah sentiasa buat taat. Ya. Dengan nafsu tak ikut semua, bertentangan dengan nafsu. Pintu syurga ni dia mesti lawan nafsu. Ya. Pintu neraka ikut nafsu. Jadi kehidupan para ahli hikmah, mereka akan sentiasa bagi nasihat. Wa ma'al khalqi 'ala an-nasihah, bagi nasihat. Wa ma'ad dunya 'ala ad-darurah, dan apa ni, terhadap perkara duniawi ini hanya setakat keperluan darurat. Darurat ni mana keperluan lah. Dengan dunia taklah menjadi, dia bukan menjadi tempat tumpuan, tapi diambilnya sekadar untuk keperluan hidup, untuk dia menuju akhirat. Ini kehidupan ahli hikmah. Dan kita ni memang bercita-cita untuk hidup cara ahli hikmah. Hidup cara ahli hikmah, taat perintah Allah, dengan nafsu tak ikut sangat, jumpa manusia bagi nasihat. Dan dunia ni bukan tempat matlamat, bukan tempat tumpuan. Sebalik tumpuan adalah untuk kita memperolehi akhirat yang merupakan tempat kekal abadi. Bukanlah berarti kita tinggal langsung dunia, tak. Kita mengambil dunia, tetapi dunia untuk dibawa ke akhirat. Kita bekerja untuk menyempurnakan maslahah manusia, kepentingan manusia, kerana kalau tak ada kita, kehidupan orang lain tak sempurna. Jadi kita buat kerja itu untuk memenuhi keperluan orang lain. Jadi itu sebahagian daripada tuntutan agama. Dengan fikir cara sebegitu, kita akan beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat kerja, fikir dan niatkan untuk menyempurnakan keperluan manusia, dan juga untuk kita memperolehi rezeki untuk kita sara orang-orang yang wajib kita sara, anak, isteri, dan siapa saja yang di bawah jagaan kita. Atas tujuan itu kita bekerja, maka kita akan boleh pahala. Sebab kita nak menyempurnakan tanggungjawab kita terhadap orang yang wajib kita sara. Dan juga kita bekerja untuk kita kumpul wang, simpan duit. Sebab kita niat nak pergi Mekah, niat nak pergi umrah, niat nak bersedekah, niat nak bayar hutang. Kesemua benda-benda itu adalah perkara yang dikehendaki oleh agama. Memang agama minta kita lunaskan hutang, bukan kita menambah hutang. Kita memikirkan bagaimana cara nak membayar hutang. Ada orang dia suka berhutang, bayar hutang tak fikir nak berhutang. Boleh hutang pun okey dah, bayar tu kemudian cerita. Tetapi bagi orang beriman tak. Dia berhutang dan dia cuba untuk melunaskan hutang. Dia bekerja, cuba untuk melunaskan hutang-hutangnya. Jadi begitulah bagaimana Islam mengatur hidup kita, hinggakan niat kita hidup dalam dunia ni zahir cari dunia, tapi nawaitu dan ataupun niat kita ni semuanya untuk agama dan ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah perbuatan kita itu berpahala, dapat pahala, dan ada beza yang ketara dengan orang bukan Islam. Orang Islam tak ada. Dia hidup nak makan, cari makan ikut suka, halal ke haram ikut dan. Tapi kita nak cari rezeki, kena cari rezeki yang halal, tak boleh cari rezeki yang haram. Tempat-tempat yang tak syubhah. Kalau ada tempat yang syubhah ataupun terlibat dengan
rezeki yang haram, maka kita kena keluar dari rezeki yang haram. Ya. Cari rezeki-rezeki yang halal. Betapa Islam anjurkan kita untuk kita mencari rezeki-rezeki yang halal. Namun itulah manusia, oleh kerana nakkan dunia, dia tak fikirlah. Dia sanggup berjudi, sanggup berjudi, sanggup menipu, sanggup khianat, sanggup berbuat zalim, sanggup berbuat apa saja untuk mendapatkan apa yang dia nak, kenikmatan dunia yang dia nak. Dia sanggup berbuat apa saja. Tapi orang beriman, bukan itu caranya. Dia tahu batas halal dan haram, dia tahu syurga neraka, dia tahu dosa pahala, maka dia buat kena ditapis ikut perkiraan itu. Jadi itulah cara hidup ahli hikmah. Kita ulang balik, cara hidup ahli hikmah dengan Allah sentiasa melakukan ketaatan, dengan nafsu tak ikut nafsu, dan dengan manusia bagi nasihat, dengan dunia ambil yang perlu. Baik, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya sekumpulan hukama. Dia tak sebut mana-mana dalam ni, umum saja. Ada yang mereka telah memilih 4 ayat dalam banyak ayat daripada 4 kitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Sebahagian para hukama dia pilih satu yang mungkin bagi mereka itu adalah paling penting. Mungkin bagi orang lain ada yang lebih penting. Tapi sebahagian hukama ni dia pilih daripada kitab Taurat. Dia kata man radhiya bima a'tahu Allah taala istirahat fid dunya wal akhirah. Wa min al-injili man hadama asy-syahwati azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Wa min az-zaburi man tafarrada 'anil nas najah, wa min al-furqan man hafiza al-lisani salima fid dunya wal akhirah. Jadi dalam 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil tu memang tak terpakai dah. Dengan penurunan Al-Quran kita guna Al-Quran. Turun Al-Quran kita guna Al-Quran. Namun nilai-nilai yang baik dalam kitab-kitab terdahulu dimuatkan dalam kitab-kitab Al-Quran. Ada. Dia kata dalam kitab Taurat, barang siapa yang rida atas apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini pun maksudnya ada dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran Al-Karim. Barang siapa yang reda atas apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia dapat berehat di dunia dan di akhirat. Reda dengan ketentuan Allah. Ada orang tak reda. Ada orang menyalahkan takdir, tak puas hati. Kenapa dia dapat, aku tak dapat, sedangkan aku lebih hebat. Dia tak reda dengan ketentuan yang Allah SWT tetapkan kepadanya. Jadi orang yang tak reda, maka dia tak tenang. Orang yang reda saja yang akan tenang. Kan setakat di dunia malahan di akhirat. Reda saja dengan Allah SWT, maka kita akan tenang, dapat rehat di dunia dan juga di akhirat. Ada orang tak reda sanggup untuk mengambil keputusan bunuh diri. Kecewa dengan kehidupan, tak jumpa jalan keluar, tak jumpa jalan penyelesaian, sanggup terjun jambatan, terjun daripada bangunan tinggi. Dirasakan itu sebagai jalan penyelesaian. Ya. Dia bila kita ada je perasaan sebegitu, syaitan akan mendekati kita. Syaitan akan datangkan lintasan-lintasan, perasaan-perasaan dan bisikan-bisikan untuk dia meneruskan keputusan tak baik itu. Kan ada orang yang bunuh diri itu, dia akan ada lintasan dalam hati. Lintasan tu suruh dia bunuh diri. Terbahaya. Jadi kena reda di atas ketentuannya. Kita reda walaupun dulu kita hebat, kita kuat, kita jaguh, zahir, kekuatan zahir hebat, kita angkat berat, lari kuat, jalan laju dulu. Sekarang dah tak ada dah. Contoh, dulu kita hebat, kita pelajar pintar. Dulu pelajar pintar sampai SPM,
sampai universiti. Tiba-tiba kita tak direzekikan sebagaimana kawan kita. Dan mungkin ada kawan kita yang tak sehebat kita dari sudut sijil, tapi dia kaya raya. Dia SPM ya. Tapi dengan kemahiran yang dia ada, dia maju lebih pada kita. Tak puas hati. Tak puas hati. Sebab pun macam mana aku dah usaha lebih, tak dapat. Allah dah tetapkan dah. Ya. Allah dah tetapkan dah untuk kita. Mungkin kalau kita diberikan kekayaan, kita akan lupa daratan. Kita akan zalim pada orang lain. Kita akan jadi lupa dunia. Kemungkinan itulah yang kita kena fikirkan. So kita redha dan restu dengan apa yang telah Allah SWT kurniakan, kan? Orang lain pencen mahal, kita pencen sikit gajinya, contoh. Tak apalah, itu yang Allah SWT telah tetapkan. Itu yang telah Allah SWT tetapkan. Sebagai orang beriman, kita jangan kecewa dengan apa yang telah kita miliki sekarang. Kita redha. Sebab itulah orang Islam diajar awal lagi solat hajat, berusaha sungguh-sungguh, istikharah, minta Allah buat pilih. Bila dah disempurnakan semua ni, dah istikharah, dah bertawakal dan berusaha, tentu dia akan redha. Menang ke, kalah ke, senang ke, susah ke, ditimpa kebaikan ke, mudarat ke, semua dia akan redha. Sebab apa? Sebab semua benda tu dia dah buat dah. Dia dah usaha, dia dah buat terbaik, dia dah doa, dia dah tawakal, salat hajat, istikharah, tiba berlakunya begini. So redha. Apa nak menyesal? Dah itu dah ketetapannya. Kan? So redha. Kalau redha, maka akan berehat di dunia dan di akhirat. Dalam kitab Injil, dia kata barang siapa yang telah menundukkan syahwatnya, maka dia menjadi orang yang kuat di dunia dan di akhirat. Disebut begitu dalam kitab Injil. Tapi memang tepat. Betul pun. Orang yang menundukkan syahwatnya, kita dah sebut pasal syahwat, kehidupan para hukama pun dengan syahwat dia tak akan ikut. Kerana syahwat ni dia akan ajak manusia melakukan kejahatan dan juga keburukan. Ikut nafsu lesu, ikut rasa binasa. Dan dalam kitab Zabur adalah ayat barang siapa yang menyendiri dari manusia, yakni uzlah, maka dia selamat. Uzlah ni maknanya duduk tempat yang terasing, yang orang lain, duduk tempat yang jauh daripada kesibukan manusia. Itu maksud dia. Mungkin di masjid, mungkin di ruang khas di rumah kita, mungkin dalam hutan, mungkin di gua, mungkin di mana-mana yang kita rasakan tenang dan lapang, yang jauh daripada kesibukan dunia. Ya. Jadi kalau tentulah bagi mereka yang duduk di negara-negara yang ditindas, yang dizalimi, yang dalam keadaan Islam ditindas, mungkin perlunya uzlah ni lebih lagi. Tapi dalam konteks kita mungkin tak ada keperluan sangat. Tapi ada waktu dan tikanya kita beruzlah untuk kita mendapatkan kekuatan rohani. Uzlah tengah malam di bilik khusus untuk kita bertafakur, untuk kita mendekatkan diri dengan Allah SWT melalui salat sunat. Yang melepas tu kita akan kembali balik ke dalam masyarakat. Selama mana kita ada kekuatan hasil daripada uzlah kita tadi. Uzlah ni maknanya kita mengasingkan diri kita daripada kesibukan dunia untuk tujuan kita bertafakur, kita membesar dan mengagungkan Allah SWT, dan kita melakukan amalan-amalan sunat yang kesemuanya untuk kita dekatkan diri kepada Allah dan untuk kita tingkatkan ruh kita, untuk kita cari kekuatan. Dah ada kekuatan, bahawa kita akan terus menghadapi kehidupan berikutnya. Yang mana kehidupan ni ujian. Kehidupan ni penuh dengan dugaan. Maka untuk kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan dugaan, maka kena ada kekuatan ruh, kekuatan jiwa. Kerana kekuatan roh, kekuatan jiwa ni akan diperolehi antara lainnya melalui uzlah. Uzlah maknanya menyendiri. Duduk seketika baca Quran, baca hadis, bertafakur, kenang dosa, bertaubat, salat sunat. So kita akan ada kekuatan dalaman, kuat. Dah kuat, barulah kita kembali ke dalam masyarakat dan buat kerja seperti biasa. Bukanlah beruzlah sepanjang masa tanpa memperdulikan
hal orang sekeliling, tak boleh juga. Sebab kita diminta untuk bermasyarakat, membangunkan negeri dan negara secara beramai-ramai, secara berjemaah dan lain-lain. Dan yang terakhir, barang siapa yang menjaga daripada Quran, daripada kitab Al-Quran, barang siapa yang menjaga lidahnya, maka dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi inilah tepatan dengan juga hadis habul a'mal ilallah ta'ala hifzul lisan. Kalau yang amalan yang Allah SWT suka ialah jaga lidah. Lidah ni ialah satu pancendera yang kita kena jaga, yang dia merupakan amanah Allah SWT. Kerja dia ni adalah untuk memuji dan membesarkan Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kerja lidah yang utama. Kemudian cakap benda-benda yang ada kaitan, cakap benda-benda yang baik, cakap benda-benda yang mengundang pahala. Jadi itu kerja lidah. Malangnya tak ramai orang yang menjaga amanah lidah. Dia cakap tanpa tapis, cakap tanpa fikir. Dah cakap dulu baru fikir. Jadi itulah menyebabkan dia akan beroleh kebinasaan. Manusia binasa sebab lidah. Ya. Satu keputusan dibuat, maka akan menghancurkan, boleh menghancurkan dunia. Kan? Seranglah kita, habis serang. Jahanam dengan satu keputusan. Ya. Dengan satu keputusan, sesuatu undang-undang boleh jatuh. Dengan satu keputusan, rumah tangga boleh bercerai-berai. Ya. Dengan 2-3 patah perkataan menyebabkan orang terluka hati, bermusuh sampai bila-bila. Lidah punya angkara. Betapa lidah ni dia punya kesan dia cukup besar dalam kehidupan. Begitu juga dengan lidah. Kita baca Al-Quran, jin lari habis. Lidah kita ni, power lidah kita. Dia suruh kita baca, dia tak suruh baca hati. Baca dengan mulut ayat kursi, baca dengan mulut 3 kul, baca dengan mulut apa saja doa. Dengan bacaan itu, maka makhluk daripada syaitan akan lari bertempiaran. Begitulah power kita punya lidah. Tangan ni pun power juga. Tangan kita power. Dengan tangan kita ni kan, signal orang tak layan kadang-kadang. Bawa keluar tangan, orang akan ikut. Orang akan bagi laluan. Kan? Jalan jam, bagi tangan sikit, orang akan perlahankan kenderaan. Power tangan dan juga lidah kita. Dan yang terakhir, kita sebutkan satu hadis, al-afiyatu asharatu ajza'in tis'atun fis sumti wal ashir fil uzlati 'alan nas. Ini adalah sokongan daripada apa kita sebutkan tadi. Kesejahteraan ada 10 bahagian. 9 pada diam, dan yang ke-10 pada mengasingkan diri, menyendiri. Maknanya al-afiyah, kesejahteraan manusia ni ada 10 bahagian. 9 adalah diam, 10 adalah beruzlah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada malam ni akan memberikan kefahaman yang jelas tentang Islam secara keseluruhannya, dan dapat kita memahami sesuatu dengan lebih mendalam dan terperinci untuk kita menjadikan bekal dalam kehidupan kita, yang kita pun tak tahu berapa lama lagi kita diberi usia oleh Allah SWT, dan kita harapkan usia kita dimanfaatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah pelihara iman dan mati kita dalam keadaan tenang, insya-Allah. Itu saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.